penjara kita ni sedang mengalami kesesakan. Setakat semalam 6 hari bulan, terdapat seramai 87,229 prospek di dalam semua penjara. Baik, daripada 87,229 ini, ada dua kategori. Yang pertama, yang tinggal di dalam tembok penjara, berada dalam penjara. Yang kedua, yang jabatan penjara tempatkan dalam komuniti, iaitu pemulihan dalam komuniti. Baik. Pemulihan dalam komuniti bermaksud secara fizikalnya, prospek ini tidak berada di dalam penjara. Mereka berada di luar. Bolehkah dari segi undang-undang kita melaksanakan ini? Jawapannya boleh. Di bawah Akta Penjara, Seksyen 43, 45, 46, 47 ini membenarkan suatu peraturan dibuat. Kita dah ada peraturan penjara tahun 2000. Jadi kita keluarkan mereka ini melalui sistem parol. Kita keluarkan mereka melalui perintah kehadiran wajib. Kita keluarkan mereka melalui pelepasan banduan secara berlesen. Dengan mengeluarkan mereka daripada tembok penjara, setelah mereka melalui tapisan jabatan penjara yang melayakkan mereka untuk kita keluarkan mengikut sistem yang saya sebut tadi, maka pertama, mereka juga akan terlibat dengan majikan yang menyediakan peluang pekerjaan pada mereka. Mereka akan berada di luar, mereka cepat menyesuaikan diri. Baik. Bagi setiap 800 orang yang berada di luar melalui perintah kehadiran wajib, sistem parol, pembebasan banduan secara berlesen, bila tamat tempoh menjalani hukuman penjara, bagi setiap 800 yang bebas, yang mengulangi kesalahan dan masuk balik dalam penjara cuma satu. Ini kita panggil kadar residivism. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya lah ini adalah success story. Kerana itu, kita bercadang bahawa punca kesesakan yang ikut disumbangkan oleh, pertama, mereka yang berada dalam penjara yang belum disabit. Mereka ini namanya tahanan reman. Apabila mereka dibawa ke mahkamah untuk dituduh, pending trial date, mahkamah akan kata mereka hendaklah ditahan reman. Baik, hari ini terdapat seramai 28,000 orang yang berstatus reman dalam penjara. Baik, penjara kita muatannya 74,000 aja. Kalau dah 28,000 adalah yang reman, maka inilah sasaran kami. Kalau akta tahanan rumah ini boleh dibuat, hasrat kami, ini tertakluk nanti kita bincang, Ahli Yang Berhormat bagi pandangan, akta itu akan, rang undang-undang itu akan dibentangkan. Hasrat kami ialah memberi kuasa kepada mahkamah untuk menimbang, kemudian memerintahkan bahawa yang ditahan reman ini hendaklah ditahan reman di rumah dan dipakaikan device sehingga tarikh pembicaraannya. Jadi kelebihan yang segera apa dia? Penjara kita akan menjadi lebih kondusif kerana tidak terlalu padat. Baik. Kerana itu, ikhtiar di peringkat Kementerian Dalam Negeri sekarang adalah, kita sebut tahanan rumah ni kita kata tak layak diberikan kepada pesalah ataupun prospek ni yang bagi kes seperti ini. Yang pertama, apa-apa jenayah yang memperuntukkan hukuman mati dan hukuman seumur hidup, yang ni tak layak lah. Ini kes jenayah yang berat. Yang kedua, kesalahan di bawah bab 6 Kanun Keseksaan, bab 6A Kanun Keseksaan, bab 6B Kanun Keseksaan, ini sebab keselamatan negara dan sebagainya. Kemudian kesalahan di bawah bab 3A anti pemberdagangan orang, ATIP-SOM, ini serius. Manusia ni ada maruahnya, ya, ada harga diri, tapi diperdagangkan. Jadi kalau mereka yang terlibat yang ni, mereka tak layak. Kemudian kesalahan serius yang membawa hukuman pemenjaraan 10 tahun ke atas. Kesalahan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya. Kesalahan keganasan rumah tangga dan kesalahan yang melibatkan kanak-kanak. Dan kesalahan yang mempunyai hukuman sebatan mandatori. Ini tak layak. Yang kita sasarkan adalah tahanan reman dan mereka bukan dituduh di bawah jenis-jenis kesalahan yang saya sebutkan tadi. Kerana itu,
kita berpendapat bahawa hasrat untuk mengadakan rang undang-undang ini adalah mahkamah mempunyai budi bicara untuk membenarkan mereka ini menjalani perintah tahanan di rumah sekiranya ianya berkaitan dengan nantinya keadaan kesihatan mereka yang boleh menyumbang kepada meredakan kesesakan. Baik. Hormat, boleh minta pencerahan. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Saya mendengar dengan teliti penerangan Yang Berhormat Menteri mengenai cadangan RUU tahanan rumah ini. Saya ingin mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Saya rasa Yang Berhormat Menteri familiar dengan perkara ini. Di bawah Akta Penjara tahun 1995 atau Akta 537, ada satu peruntukan, provision yang bertajuk kuasa mengisytiharkan penjara. Saya mohon izin untuk baca. Menteri boleh melalui pemberitahuan dalam warta mengisytiharkan mana-mana rumah, bangunan, kepungan atau tempat atau mana-mana bahagiannya sebagai suatu penjara bagi maksud akta ini bagi pemenjaraan atau penahanan orang dalam jagaan sah, dan boleh dengan cara yang sama mengisytiharkan bahawa mana-mana penjara sedemikian hendaklah terhenti. Itu mungkin tak relevan. Isunya bagi saya soal pemenjaraan ataupun hukuman tahanan di rumah ini mungkin perkara baru dilaksanakan, tapi saya rasa dari segi undang-undang sudah lama, sekurang-kurangnya tahun 1995. Jadi apakah pandangan Yang Berhormat dari segi cadangan kerajaan nak wujud satu akta baru tahanan dalam rumah dengan peruntukan yang sedia ada di dalam Seksyen 3 Akta Penjara ni? Dengan izin Yang Berhormat Menteri, soalan yang berkaitan berkenaan dengan peruntukan yang telah pun dibangkitkan oleh Kota Baru, Seksyen 3 Prisons Act. Sekiranya Akta Tahanan Rumah ini digubal dan dilaksanakan dalam masa yang terdekat, adakah peruntukan tersebut akan dipindah ataupun dimansuhkan? Oleh kerana saya dengar tadi oleh Yang Berhormat Menteri bahawa budi bicara ataupun kecadangannya pada masa sekarang adalah budi bicara akan diberi kepada mahkamah. Sekiranya itu adalah pendirian kerajaan, maksudnya menteri sepatutnya tidak ada budi bicara yang sama. Jadi secara logik Seksyen 3 tersebut juga perlu dimansuhkan. Jadi adakah itu diteliti dan dicadangkan sekarang? Terima kasih. Terima kasih. Betul yang bangkit soalan ni para peguam handal. Saya mengaji sains pertanian ya. Berdepan dengan parlimen ni, kita kena tunjuk gagah sikit ya. Dia isu dia Kota Baru dan Gulugut ialah bila kita nak tempatkan di tahanan rumah, dia melibatkan pemakaian device. Okey, dalam tafsiran undang-undang ia dipanggil alat belenggu. Okey, tafsiran Jabatan Pegawai Negara, alat belenggu bermaksud gari. Tapi KDN ada sure supaya takrif alat belenggu itu tak semestinya gari, boleh juga device. Jadi kerana itu cadangan Jabatan Pegawai Negara adalah daripada menggubal atau meminda akta sedia ada, lebih baik diadakan rang undang-undang yang baru. Baik, bila kita adakan akta yang baru ini, Bukit Gulugut, sudah tentu kita kena harmonikan dengan peruntukan dalam akta sedia ada. Itu sudah tentu. Ya, saya ingat Bukit Gulugut tentu selesa dengan cadangan kami untuk memberi kuasa kepada mahkamah membuat keputusan. Ya, Bukit Gulugut banyak berbeza dengan saya kalau soal menteri yang buat keputusan. Sebab itu dalam Seksyen 43 Akta Penjara, 46 dan 47, iaitu pembebasan berlesen, parol, perintah kehadiran wajib, itu kuasa menteri mengikut Akta Penjara, di mana boleh mengarahkan ketua pengarah penjara untuk membuat peraturan di situ. Jadi Kota Baru betul dari sudut mengangkat seksyen yang menjelaskan dengan betul bahawa kuasa menteri untuk mengisytiharkan. Jadi mengisytiharkan satu premis sebagai penjara satu bab, tapi menempatkan orang yang ditahan itu dengan pemakaian ini, itu tak, orang kata tidak berbetulan dengan maksud, kerana pemakaian ini adalah pemakaian dianggap sebagai tak termasuk dalam tarikh alat belenggu. Jadi kami kena adakan rang undang-undang yang baru, itu mengikut nasihat Jabatan Pegawai Negara. Baik, amalan ini betul
memang banyak dilaksanakan oleh negara-negara maju hari ini. Kerana itu, tanpa rang undang-undang ini, buat masa sekarang tak ada. Berdasar pada akta dan peraturan semasa, hanya banduan sabitan yang layak menjalani program pemulihan dalam komuniti tadi. Kalau dia orang tua, vulnerable groups, ya, wanita, ya, atau kanak-kanak yang 18 tahun ke bawah, yang ini kita tempatkan melalui pemulihan dalam komuniti. Jadi kalau kita boleh buat satu lagi, iaitu tahanan rumah, sudah tentu kesan segera ialah dia akan mengurangkan kadar kesesakan yang kemudian menimbulkan masalah yang tidak kondusif selama mereka tinggal di dalam penjara.